Berita Tengah Hari, edisi Jumaat 19 Januari. Saya Hazel Desmond. Surat tawaran haji kepada 31,600 jemaah bagi musim ini dikeluarkan bermula hari ini. Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji, Syed Hamadah Syed Othman memaklumkan kadar bayaran haji untuk seorang bakal haji muasasah kumpulan B40 yang pertama kali tunaikan ibadah itu ditetapkan pada RM12,356, manakala bagi kumpulan M40 RM19,152. Meskipun kos haji meningkat 8% kepada RM33,300 berbanding tahun lalu, kerajaan menerusi Lembaga Tabung Haji meneruskan bantuan kewangan haji bersasar tahun ini. Kerajaan juga akan tanggung kos RM1,000 bagi seorang bakal haji kumpulan B40. Pemukiman Jemaah Menteri 2024 memperkasakan sinergi dan kerjasama erat antara anggota Jemaah Menteri bersama Kepimpinan Perkhidmatan Awam. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali, pelbagai strategi dan hala tuju baharu kerajaan bagi jangka masa pendek, sederhana dan panjang telah dirangka sepanjang sesi berkenaan. Antara intipati yang diberikan tumpuan, hala tuju dan cabaran ekonomi semasa, pembangunan keselamatan sosial, keterjaminan makanan dan pembangunan polisi industri digital. Selain pembaharuan sektor tenaga dan cabaran pendidikan negara, Tan Sri Muhammad Zuki percaya sesi pemukiman tersebut mampu merealisasikan agenda Malaysia Madani di bawah kepimpinan Perdana Menteri. Semalam Perdana Menteri berkata kerajaan membuat penilaian untuk membaiki setiap ruang yang ada, termasuk membabitkan soal pendidikan, digital dan teknologi dalam perkhidmatan bagi mengangkat martabat serta keupayaan negara supaya menjadi lebih hebat. Pemukiman Jemaah Menteri 2024 yang berlangsung selama 2 hari berakhir malam tadi. Padu Hour yang bertujuan tingkatkan jumlah pendaftaran dalam sistem pangkalan data utama padu akan diadakan secara berkala. Ia membabitkan pembukaan lebih 1,000 kaunter di pelbagai lokasi seluruh negara. Ini termasuk Pusat Ekonomi Digital PEDI dan Pusat Transformasi Bandar UTC. Petugas DOSM di setiap kaunter akan beri keterangan dan bantu proses pendaftaran padu. Menjadi lumrah biasa orang Malaysia ni, dia suka juga ada personal touch lah, ada penerangan, dan mereka kadang-kadang lebih selesa bila mereka berada di PEDI ataupun ada anggota-anggota DOSM yang membantulah. Dan ini memang kita nampak perlu kita santuni. Penganjuran pertama Padu Hour berlangsung semalam di UTC Keramat Ibu Negara. Sesi kedua dijadual diadakan Isnin ini. Sementara itu, inisiatif Padu Hour disifatkan langkah tepat untuk tingkatkan kefahaman dan kesedaran rakyat mengenai kepentingan mendaftar dengan padu. Paling utama membabitkan urusan pemberian bantuan dan subsidi. Because as Malaysian, we have to be serious about making our country stable with accurate statistics in order for the government to help the rakyat. You see, if we don't want to help, then we cannot say the kerajaan tak jaga kita. Saya sendiri yang nak galakkanlah apa-apa bantuan saya nak masuk lah. Kalau boleh, kalau ada rezeki saya ada lah. Macam tu je. Cuba try cari peluang. Saya datang sini buat IC, dia nampak ada ini servis bagus lah, sebab saya pun tak tahu macam mana nak register. Sini ada orang tolong, okey lah. Perkembangan banjir, 235 penduduk terjejas banjir dengan Sarawak menjadi negeri terbaharu dilanda bencana tersebut. 30 penduduk daripada 6 keluarga ditempatkan di sebuah pusat pemindahan sementara PPS. Kesemua mereka dari 3 kampung di Debak itu ditempatkan di PPS Dewan Millenia yang dibuka pada 1.30 pagi tadi. Dalam pada itu, menurut laporan NADMA, penduduk terjejas banjir di Johor, Pahang dan Sabah kekal sejak tengah malam
malam tadi. 205 penduduk masih ditempatkan di 5 PPS dan di Johor 2 PPS masih beroperasi di Segamat yang menjadi tempat berlindung 65 penduduk. Sementara 110 penduduk lagi ditempatkan di 2 PPS di Rompin, Pahang. Manakala di Sabah pula 30 penduduk yang masih terjejas kini berada di sebuah PPS di Beluran. Di Sungai Petani, Kedah, cubaan 3 lelaki melarikan peti sejuk beku dengan 2 motosikal gagal. Kejadian berlaku di Kampung Teluk Sungai Jagung. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, SCP Zaidi Cik Hassan berkata seorang daripada suspek berjaya diberkas selepas tindakan itu disedari pemilik peti tersebut. Semakan lelaki terbabit mempunyai 4 rekod lampau berkaitan jenayah dan dadah. SCP Zaidi berkata pihaknya sedang memburu 2 lagi suspek yang berjaya melarikan diri. Kes disiasat mengikut Seksyen 379 Kanun Keseksaan kerana mencuri. Penempatan pelarian Syria di Al-Zaf Idlib yang bersempadan dengan Turkiye terjejas banjir lumpur susulan hujan lebat. Kejadian berlaku awal pagi tadi. Sebahagian kemah yang menjadi tempat tinggal pelarian musnah sepenuhnya. Salah seorang pelarian mendakwa hanya menyedari kawasan itu dilanda banjir lumpur selepas mendengar bunyi arus deras. Sebaik kemah dibuka, lumpur mula masuk. Kesemua pelarian terpaksa tergesa-gesa meninggalkan penempatan dan menuju ke kawasan selamat. Ibu bapa hanya dapat menyelamatkan diri dan anak-anak sementara barangan dalam kemah musnah sepenuhnya. Sekurang-kurangnya 6 maut akibat banjir besar yang melanda Tipuani 100 km dari lapas wilayah selatan Bolivia. Pihak berkuasa memaklumkan 2 lagi kanak-kanak masih hilang. Usaha pencarian sedang giat dijalankan. Banjir mengakibatkan kawasan perumahan dinaiki air dan ada yang tenggelam sepenuhnya. Ia memaksa penduduk setempat berpindah ke lokasi selamat. Bagaimanapun, mereka terpaksa menempuh laluan sukar termasuk merentasi sungai dengan arus deras. Sementara itu, Meksiko, negara terbaru yang menggesa Israel, diheret ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC atas tuduhan genosid terhadap rakyat Palestin. Kementerian Luar Meksiko menegaskan desakan itu dibuat susulan kebimbangan terhadap keganasan Israel yang semakin melampau dengan menyasarkan orang awam. Serangan Israel ke atas Gaza sejak 7 Oktober tahun lalu telah meragut nyawa 24,620 rakyat Palestin. 70% daripadanya membabitkan wanita, kanak-kanak dan dewasa. Data PBB pula menunjukkan kira-kira 85% daripada keseluruhan 2.4 juta populasi Gaza hilang tempat tinggal. Mereka kini berada di kem-kem pelindungan dengan akses terhad ke atas bekalan keperluan asas. Ini termasuk makanan dan minuman, bahan bakar dan perubatan. Houthi mendakwa lancarkan peluru berpandu ke atas sebuah lagi kapal Amerika di perairan Teluk Aden. Jurucakap Houthi, Yahya Sari, menyatakan serangan terhadap kapal Shem Ranger itu menepati sasaran. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب. Houthi yang disokong Iran kuasai sebahagian besar pantai Laut Merah. Ia menyerang kapal-kapal komersial yang dikaitkan dengan Israel atau menuju ke pelabuhan Israel. Tindakan itu sebagai tanda solidariti terhadap rakyat Palestin yang terus dizalimi Zionis Israel dan sekutu kuatnya Amerika. Perkembangan Piala Asia 2023, Harimau Malaya melupakan episod kekalahan di tangan Jordan pada aksi pembukaan kumpulan E. Skuad kendalian Kim Pan-gun sedia bangkit membawa cabaran negara bertemu Bahrain di Stadium Jassin bin Hamad Sabtu ini.
Penyerang Darren Low berazam mencipta gol pada pertemuan itu nanti. Jelas beliau, barisan pemain negara bersedia untuk membayar hutang kemenangan bagi menghidupkan peluang melangkah ke pusingan 16 terbaik. Meskipun Bahrain lawan yang kuat, Harimau Malaya katanya perlu tampilkan prestasi yang lebih baik. Pemain pertahanan Muhammad Syahrul Muhammad Saad pula berkata jaringan awal berdepan Bahrain mampu mencerahkan peluang Malaysia meraih kemenangan. Bahrain merupakan pasukan ranking ke-86 dunia, sementara Malaysia di posisi 130. Selepas Bahrain, skuad negara menutup saingan kumpulan dengan berdepan juara 2 kali Korea Selatan pada 25 Januari. Masih mengenai Piala Asia 2023, Australia mengesahkan kemaraan ke pusingan 16 terbaik selepas mengatasi Syria 1-0 pada perlawanan kedua peringkat kumpulan di Stadium Jassim bin Hamad. Gol tunggal perlawanan dijaringkan pemain tengah Jackson Irvine pada babak kedua. Jaringan itu cukup untuk memberikan kemenangan kedua kepada skuad Socceroos yang kini mengumpul 6 mata berbaki 1 aksi kumpulan. Syria, bimbingan Hector Raul lebih menguasai permainan terutama pada separuh masa kedua pertama. Namun Australia memecah kebuntuan menerusi penyudah dari jarak dekat Irvine minit ke-59. Australia, juara 2015, akan menutup kempen saingan kumpulan B dengan bertemu Uzbekistan Selasa ini. Manakala Syria perlu menundukkan India untuk mencerahkan peluang ke pusingan kalah mati pada hari sama. Impian skuad The Speedy Tigers untuk layak ke Sukan Olimpik 2024 terkubur. Ini selepas skuad negara terikat 3-3 dengan Pakistan dalam aksi terakhir kumpulan A kempen kelayakan di Muscat, Oman. Kekalahan itu menamatkan saingan Malaysia di kedudukan tercorot dengan 1 mata. Dalam pertemuan itu, Fitri Sari meletakkan Malaysia di depan menerusi jaringan Padang minit ke-20. Namun, 3 minit kemudian Pakistan tampil menyamakan kedudukan menerusi pukulan sudut penalti Sufian Han. Di lewat suku kedua, Azrai Aizad menyumbang gol kedua buat negara. Bagaimanapun, Ahmad Bad kembali mengikat permainan sebaik 3 minit suku ketiga bermula. Peluang untuk Malaysia mara terhidang selepas Muhammad Firhan Ashari menyumbat gol Padang minit ke-40. Bagaimanapun, jaringan penyamaan Rana Wahid mengesahkan kemaraan pasukan Pakistan ke separuh akhir. Elon Musk has been quietly earning colossal sums on a project that was originally intended for ordinary Malaysian citizens. Which is capable of making transactions in the stock market without human assistance, with 98% positive results in 98% of cases. Tular skim pelaburan dalam talian yang dibuat naik berkenaan bukan diterbitkan pihaknya. Sebaliknya, ia disyaki diubah suai daripada kandungan asal oleh sindiket pelaburan yang cuba meyakinkan orang ramai. Bagi mengelak ramai jadi mangsa, laporan kepada polis dan MCMC dibuat stesen televisyen berkenaan. Sentiasa waspada, elak jadi mangsa. Putuskan rantaian sindiket penipuan, henti sebar maklumat tidak benar. Kepada anggota sindiket, awas, anda diperhatikan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Berita tengah hari edisi Jumaat berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan.